Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala, atau kitab yang dikenali sebagai cabang 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita muka surat 29, cabang iman yang ke-18. Rasanya betul dah rasanya? Betul dah. Jadi cabang iman yang ke-18-nya adalah menyebarkan ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang ke-18 adalah menyebarkan ilmu. Dan sebelum daripada ni kita pernah dah menceritakan secara panjang lebar bahawasanya iman ada makna yang khusus dan ada makna yang umum mengikut istilah ulama. Iman, makna yang khusus mengikut istilah ulama adalah kepercayaan. Jadi kita membenarkan setiap perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang dinamakan sebagai iman dengan makna yang khusus. At-tasdiq bi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hati kita membenar setiap perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang dinamakan sebagai iman mengikut istilah syarak. Tapi makna iman membenarkan setiap perkara yang didatangkan oleh Rasulullah, tu makna iman yang khusus. Dia ada satu lagi makna iman yang umum, yang mana makna iman yang umum dia bukan setakat apa yang kita pegang dalam hati, bahkan dia merangkumi apa yang kita ucapkan dengan mulut, apa yang kita buat dengan perbuatan, dan apa yang kita pegang di dalam hati. Itu makna iman yang umum. Maka di antara cabang iman adalah menyebarkan ilmu. Kalau kita tengok, menyebarkan ilmu adalah kita buat. Kita buat. Dia juga termasuk dalam cabang iman. Kerana iman di sini dengan makna yang umum, bukan dengan makna yang khusus. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang atau cara Imam Al-Qazwini dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, dia akan datangkan dalil daripada Al-Quran secara ringkas dan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Lepas tu dia mari perkataan-perkataan ulama. Yang pertama sekali dia mari dalil daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Jadi bagi orang hak yang ada ilmu, apa kewajipan kepada dia adalah kena terangkan kepada manusia. Menjadi kewajipan kepada dia kena khabar kepada manusia, kena sebarkan ilmu tersebut. Jangan sekali-kali dia menyembunyikan. Baik. Nanti kita akan huraikan panjang lebar lepas daripada ini. Kita baca dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Maksudnya, dan untuk mengajar kaum mereka apabila kembali kepadanya. Di ayat ni kalau kita tak baca ataupun kita tak ambil hak depan, kita tak faham mana. Di ayat panjang ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ.
Ayat ni sebenarnya ada beberapa penafsiran. Ada beberapa pandangan ulama tafsir di dalam menafsirkan ayat ini. Di antara penafsiran yang masyhur adalah maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Dan tidak sepatut, tidak saigia bagi orang beriman berangkat semua sekali ke medan perang. Tak sepatut lagu tu. Okey, dia cerita di lagu mana ceritanya? Dalam peperangan Tabuk, ada sebahagian daripada sahabat hak yang tertinggal tidak pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian golongan munafiqun juga tidak pergi ke peperangan Tabuk. Maka Allah Subhanahu wa taala turun ayat menegur orang-orang hak yang tidak pergi, hak yang tertinggal dalam peperangan Tabuk. Jadi lepas daripada tu, apabila ada teguran daripada Allah Subhanahu wa taala dan ada sebahagian daripada sahabat memang cukup teruk dah, Allah Subhanahu wa taala uji kepada dia sebab dia tertinggal dari peperangan Tabuk. Ceritanya panjang. Maka lepas daripada tu sahabat maka pakat beringat belaka. Sahabat pakat beringat, kali ni mana-mana perang kita pakat pergi belaka. Dah bimbang dah takut kena pula. Baik, dia ada peperangan hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi sekali, dan ada peperangan hak yang Rasul tak pergi. Kalau orang belajar dalam kitab sirah, dia ada perbezaan di antara Allah Rabbi dak telitah ghazwah dengan benda selagi. Dak mari. Dia ada istilah dia. Kalau peperangan hak Rasulullah hadir, nama dia sekian. Kalau peperangan Rasulullah tidak hadir, nama dia sekian. Hamba pun dak teringat, dak mari. Baik. Jadi ada peperangan Rasulullah tak pergi. Ada peperangan Rasulullah pergi sekali. Baik. Jadi lepas daripada peperangan Tabuk, jadi ada peperangan yang Rasulullah hatta tentera saja Rasulullah duduk di Madinah. Tiba-tiba pakat pergi belaka, tinggal Rasulullah saja di Madinah. Maka Allah Taala turun pula ayat, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatut, tidak sedia segala orang beriman pakat pergi belaka ke medan perang. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Hendaklah ada satu kumpulan daripada setiap kabilah pergi, dan ada satu kumpulan yang duduk di Madinah. Tujuan duduk di Madinah, liyatafaqahu fid din, supaya mereka itu tafaqquh, belajar, cuba memahami agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti lepas daripada orang yang perang balik, golongan yang belajar dengan Rasulullah ni lah akan ajar balik orang yang pergi perang. Dan orang yang pergi perang dia dah nak belajar. Jadi orang yang belajar dengan Rasulullah, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka itu memberi peringatan kepada kaum mereka itu apabila mereka itu kembali balik semula ke kampung masing-masing. Jadi dalam hadis dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada orang yang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat, supaya memberi peringatan kepada sahabat-sahabat dia yang dok belajar dengan Rasulullah yang pergi perang. Itu maksud menyebarkan ilmu. Seterusnya hadis Abu Bakrah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahasa Arab radhiyallahu anhu, dalam As-Sahihain. Kalau disebut As-Sahihain, maksudnya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana katanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi bi Mina, ala liyuballighanna asy-syahidu minkumul ghaib fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di man sami'ah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya di Mina. Ini dipanggil Hajjatul Wada', yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina. Panjang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan dalam khutbah tersebut adalah, sesungguhnya harta benda kamu, darah-darah kamu, harga diri kamu haram sesama kamu. Jadi tidak boleh kita nak ambil harta orang sesama Islam, tidak boleh kita nak bunuh orang, nak melukakan orang, tidak boleh kita menjatuh air muka sesama Islam, mencela, mencerca, tidak dibolehkan. Baik, lepas daripada tu, masa Rasulullah berkhutbah di Mina, bukan semua sahabat ada belaka situ. Bukan semua sahabat, hanya sebahagian daripada sahabat hak yang dengar apa hak yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka pada penghujung khutbah Rasul kata lagu mana? Hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu pada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebahagian daripada sahabat hak yang dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada orang hak yang tak dengar. Sebab ada? Sebab kata Rasul, barangkali orang hak yang tak mari sini, orang hak yang mu akan siapa benda hak yang mu dengar daripada aku lebih memahami berbanding dengan mu hak yang dengar direct daripada aku. Barangkali orang hak yang disampaikan lebih memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan orang hak yang dengar direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalam riwayat yang lain Rasulullah sebut lagu mana? Farubba muballighin aw amin sami'i. Barangkali orang hak yang disampaikan hak yang tak dengar daripada mulut aku, tapi dia disampaikan oleh orang hak yang dengar daripada mulut aku lebih memahami perkataan aku berbanding dengan orang hak yang dengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tekan supaya menyampaikan. Sebab itulah kita dapati para ulama pakat dua kitab. Para ulama pakat dua kitab. Sehingga kan kalau kita tengok kitab hadis Allah Rabbi terlalu banyak. Padahal kalau tak perlu dah buat kitab-kitab kecil-kecil, sebab benda yang ada dalam kitab kecil ada belaka dalam kitab besar-besar. Imam Nawawi dia buat kitab benda, kitab Riyadhus Salihin. Padahal kitab Riyadhus Salihin dia kumpul ambil hadis hak yang disebut dalam kitab Sahih Bukhari, disebut dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Imam Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal ada belaka dah dalam nuah. Tapi dia kumpul pula. Buat kitab Riyadhus Salihin, nampak besar, buat kecil lagi. Buat kitab hadis 40. Dan hadis 40 ni kalau kira ratus kitab. Hadis 40, semua hadis 40 belaka. Cuma hak yang tepat kita, hak yang masyhur, hadis 40 Imam Nawawi, hadis 40 hak yang baru, hak yang Syekh Fahmi Zamzam. Hak tu hak yang masyhur di tempat kita. Sebenarnya hadis 40 ni beratus-ratus kitab. Hak ni buat hadis 40, hak ni ambil sikit, hak ni ambil sikit. Tujuan dia, tujuan ni nak beramal dengan tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak ikut benda yang Rasul suruh. Rasul kata liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang hak yang hadir di kalangan kamu kena sampaikan kepada orang hak yang tidak hadir. Dan Imam Nawawi kalau kita tengok dalam muqaddimah kitab hadis 40, dia jadikan hadis ni sebagai sandaran. Sebab itulah dia buat hadis 40. Hadis ni di antara sandaran kepada Imam Nawawi. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis Abu Hurairah dalam Sunan Abi Daud. Hak tadi suruh jangan mu sembunyikan ilmu, mu kena menyampaikan. Hak ni bagi amarang lah pula. Bagi orang hak yang ada ilmu tapi tidak menyampaikan, ni amarang dia. Benda hadis Abu Hurairah dalam Sunan Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin minan nari yaumal qiyamah." Maksudnya benda, sesiapa yang ditanya tentang ilmu lalu menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangkannya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat. Hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Daud. Cuma hadis ni kalau kita nak tengok daripada sudut status dia, ada perselisihan di kalangan ulama hadis. Ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ni bukan hadis sahih, hadis dhaif. Namun ada sebahagian yang lain mengatakan hadis ni adalah hadis sahih. Okey, atas pandangan yang mengatakan hadis ni adalah hadis sahih, maksud dia benda, sesiapa yang ditanya tentang ilmu, orang tu dia ada ilmu, ada seorang yang lain tanya dia tentang sesuatu ilmu, tiba-tiba dia tak khabar, dia susu, padahal dia tahu, maka benda kah hak yang dia akan dapat, Allah Subhanahu wa taala akan kekangkan dia dengan kekang daripada api neraka pada hari kiamat. Maksud dia kekang, orang hak yang biasa main kuda je tahu lah, bukan main pek kuda oh. Main pek kuda tak tahu kali menatang dia gini main kuda kan dia ada tali dia oh. Kalau kita masuk besi dalam mulut kan, dah masuk besi boleh kawal dia, boleh kawal. Jadi apabila kita tok binatang tu dalam mulut kuda, kita duduk atas kuda, kita kawal kuda, kuda tak boleh kawal kita.
Tapi kalau dok tok benda tu dalam mulut dia, main kuda liar pula dia kawan kita dok dalam kawan dia. Cerah kali naik cari kuda liar dia tu tak ya tok tadi kekang. Pegang linga je. Dok tahu pan mana dia bawa kita kau. Sungguh. Cerah kali kalau percaya kau. Jadi kalau ada tadi kekang, biasalah adanya kita boleh kawal dia. Baik. Jadi orang ni apabila dia menyembunyikan ilmu agama, ketika orang tanya dia, sedangkan dia tahu, nanti kita akan kawal syarat-syarat dia. Maka balasan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala kekangkan dia dengan api neraka. Letak api neraka dalam mulut dia. Baik. Kenapa kau diletakkan api neraka dalam mulut dia? Kerana mulut dia lah yang menahan daripada menyampaikan ilmu. Baik, diletakkan dalam mulut dia kekangan daripada api neraka. Jadi apabila api neraka duduk dalam mulut dia, dia tidak boleh dah nak pergi mengikut kehendak diri dia. Sebagaimana kuda apabila kita letak kekang dalam mulut dia, dia tidak boleh nak pergi mengikut kehendak dia. Bahkan dia kena ikut driver. Jadi begitu juga orang yang diletakkan kekang api neraka dalam mulut dia, dia tidak boleh nak pergi mengikut kehendak dia. Bahkan dia mesti kena ikut kehendak api neraka. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena ingat, kalau kita tengok pada zahir hadis ini, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu. Dalam hadis ni, perkataan ilmin, kalau orang belajar bahasa Arab, dia panggil isim nakirah. Di isim nakirah, dia memberi menunjuk di atas ataupun makna dia umum. Apa jua ilmu, maka akan dikekang dengan kekangan daripada api neraka. Sebenarnya tidak boleh kita hurah secara umum lagu tu. Maksudnya bukanlah orang yang setiap orang yang menyembunyikan ilmu yang dia tahu kepada orang bertanya, dia akan dikekang dengan api neraka jahanam. Berpandukan kepada hadis ini. Memang selok nganga kalau pakai gitu kau. Tak nak periksa lah kita. Tak nak periksa lah. Cikgu, kat pergi periksa tu benda. Dah cikgu tahu dah soalan kan? Cikgu ada pengetahuan tentang soalan kau. Anak murid kata, cikgu kat pergi soalan hak tu hak mana cikgu? Khabar lah. Cikgu kata mana boleh khabar? Menyembunyi ilmu. Nyetak ke cikgu tak sekarang dah. Baca hadis ni pula. Cikgu tahu dah. Dikekang dengan kekang daripada api neraka kau. Kang tak kena kan cara lagu tu. Di hadis ni tidak boleh kita hurah secara umum lagu tu. Bahkan yang dimaksud dengan ilmu di sini, yang pertama adalah ilmu agama yang diperlukan oleh seseorang, yang berkait dengan perkara yang wajib, yang berkait dengan perkara yang diharamkan, ataupun yang berkait dengan benda yang seorang buat di depan dia adalah benda yang salah. Jadi dia wasnya dia termasuk dalam golongan ni. Jadi katakanlah dia kawan dengan kawan dia, ataupun bini dia, ataupun suami dia, ataupun anak dia buat sesuatu benda yang benda tu memang salah, dia tahu benda tu salah, maka dia senyap, dia berdiam diri. Maka inilah balasan yang dia akan kena. Tapi bukan semua ilmu itu perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat yang pertama, mesti orang yang ditanya ada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu pengetahuan tu masalah lain. Yang keduanya, dia ditanya tentang suatu ilmu yang diperlukan oleh orang yang bertanya. Ada kala orang bertanya ni ikut dang je dia tanya. Benda yang tak perlu-perlu pun dia tanya kau. Iblis beranak bila lah? Ada juga soalan-soalan lagu tu, tapi kita ni layang je lah. Takkan kita nak marah pula. Kita ingat, Ustaz saya ni ada soalan penting sikit nak tanya sikit Dia duk mikir banyak kali Dia tanya, dah anak iblis, setan ni anak iblis Ustaz tau. Lepas tu dia beranak bila lah? Lepas tu dia nikah masa mana? Jadi soalan-soalan gitu, Allah Rabbi susah juga kita nak jawab tau. Tapi nak awak nak ke tanya? Kita kena jawab Allah nak awak ni masa dia buat kenduri dah jepuk kita. Jadi tu kita tak tahu tarikh tau. Dah kita kena jawab gitu, nak jawab warna lagi. Dah masa dia kenduri tu dia dah jepuk kita. Jadi kita tak tahu tarikh bila. Tapi nak kaya ada ambo bukan reka ni ada orang hak tanya soalan-soalan lagu tu. Soalan hak yang tak ada sakok paut pun dengan benda berkait dengan perkara yang wajib, berkait dengan perkara hak yang haram, berkait dengan perkara sunat, perkara makruh, tak ada pun tanya. Perkara hak yang tak sakok paut, yang tidak memberi manfaat pun dalam agama dia, molek-molek adanya tanya. Allahu Rabbi.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena layan, tak boleh kita jekoh, tak kena pula. Jekoh, jangan jekoh lah. Kita layang, nak buat lagu mana? Biasa dia dah orang dah sama. Kita layang je. Baik, cuma kena pandai-pandai. Kau dah kena layang setengah jam pergi masa. Tak kena layang. Kena pandai-pandai lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, syair dan ungkapan hikmah. Kata dia, Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Imam Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Apa makna Al-Umawi? Al-Umawi adalah yang dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Itu makna Al-Umawi, yang dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dia seorang pemerintah yang cukup adil. Ramai-ramai pemerintah Bani Umayyah, dia adalah pemerintah yang cukup adil. Maksud dia pemerintahan Bani Umayyah, cuba kita baca sejarah Islam. Sebenarnya sejarah Islam memang cukup hebat. Start daripada pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pemerintahan Khulafaur Rashidun, bertukar kepada pemerintahan Bani Umayyah, bertukar kepada pemerintahan Bani Abbasiyah, sehingga akhir sekali pemerintahan Uthmaniyah yang jatuh di Turki. Baik, memang cukup hebat sejarah Islam suatu ketika dahulu. Jadi pemerintahan Bani Umayyah gini. Dia cerita dia panjang lah sikit. Kalau kita nak cerita apa, kita buat ringkas. Dia selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin kepada orang Islam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebulat suara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawasanya yang menjadi khalifah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lebih kurang dalam 2 tahun setengah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi pengganti kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lepas daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Lepas daripada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lepas daripada Sayyidina Ali, Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 41 Hijrah, Hasan bin Ali bin Abi Talib letak jawatan dia bagi kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengelak daripada berlaku pertumpahan darah di antara orang-orang Islam. Okey, itu dipendekkan cerita pada tahun 41 Hijrah. Maka boleh kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang mana Muawiyah ni adalah daripada keturunan Bani Umayyah, ya Rasulullah Bani Hashim. Manakala Muawiyah daripada Bani Umayyah, sepupu sepapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain, anak beranak dia je. Bukan orang suku sakak. Jadi apabila boleh kepada Sufyan bin Muawiyah, boleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tukar. Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kakak dia adalah isteri Rasulullah. Maka apabila mati Muawiyah bin Abi Sufyan, boleh ke anak dia duk setara? Boleh kepada anak dia nama Yazid bin Muawiyah. Duk semata Yazid bin Muawiyah mereka lebih kurang dalam 4 tahun mati dia, boleh kepada anak dia pula, cucu kepada Muawiyah, nama dia Muawiyah Ats-Tsani. Muawiyah Ats-Tsani dalam beberapa bulan sahaja tinggal jawatan tersebut, maka bertukar kepada anak beranak Muawiyah kepada anak beranak Marwan bin Hakam. Mula-mula boleh kepada Marwan bin Hakam. Apabila mati Marwan bin Hakam, boleh kepada anak dia Abdul Malik bin Marwan. Lepas daripada boleh kepada Abdul Malik bin Marwan, boleh kepada Walid bin Abdul Malik, anak dia pula. Lepas daripada tu boleh kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Lepas tu boleh kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia Umar bin Abdul Aziz ni adalah anak saudara kepada Abdul Malik bin Marwan. Dia Marwan, dia ada beberapa orang anak. Panjang pula cerita bab ke. Biar kita sebut Baik. Dia dipendekkan cerita, mula boleh kepada Marwan bin Hakam, lepas tu boleh kepada Abdul Malik bin Marwan, anak dia. Abdul Malik bin Marwan. Marwan ni dia ada beberapa orang anak. Di antaranya Abdul Malik, Abdul Aziz. Abdul Aziz di zaman pemerintah Bani Umayyah menjadi gubernur di negara Mesir. Okey, itu cerita dia. Biasanya dia boleh keturunan dia. Lepas daripada anak ni boleh anak dia, cucu dia, cicit dia, boleh kat tu lah. Secara kebetulan Umar bin Abdul Aziz dia nikah dengan Fatimah. Fatimah ni siapa? Fatimah ni adalah anak perempuan kepada Abdul Malik bin Marwan. Lepas daripada Sulaiman bin Abdul Malik, maka bertukar daripada keturunan dia pergi kepada sepupu dia. Boleh kepada Umar bin Abdul Aziz. Allahu Rabbi.
pada tahun 99 Hijrah hingga kepada tahun 101 Hijrah. Lebih kurang dalam 2 tahun lebih kurang gitulah. Umar bin Abdul Aziz memerintah. Dan masa zaman dia memerintah, Allahu Rabbi, memang cukup hebat. Pemerintah yang cukup adil. Pemerintah raja yang cukup adil, Umar bin Abdul Aziz. Tu boleh tengok sendirilah dalam sejarah dia. Kita dah nak cerita pada malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, hak yang hebatnya, apabila boleh jawatan, kita nak cerita juga. Saat ni tak mau cerita dah. Biarlah nak cerita juga sikit. Apabila boleh jadi pemerintah, habis diambil belaka harta-harta yang dimiliki oleh Bani Umayyah. Allah habis diambil belaka harta tersebut. Dia suruh masuk belaka kepada negara. Habis harta bini-bini dia semua dia suruh masuk dalam Baitul Mal, harta negara belaka. Dah harta pemerintah, anak pemerintah, anak dara dia, mak dara dia, banyak kan kaya. Kekayaan habis masuk belaka. Sampai ke mak dara dia kata, aku kabar dah dulu. Mu jangan win nikah dengan anak umur. Sebab dia, Umar bin Abdul Aziz adalah cucu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tengok. Aku kabar dah dulu, jangan win nikah dengan anak Sayyidina Umar. Ni yang jadi ceritanya. Nurung toki dia sungguh dah. Rekah cerita gitulah. Rekah ceritanya. Allah Rabbi, tapi sekejap je Allah Subhanahu wa taala bagi dia memerintah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Imam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yang berkata, "Man lam ya'udda kalamahu min 'amalihi kathurat khatayahu wa man 'amila bighairi 'ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih." Maksudnya, sesiapa yang tidak mengira ucapannya termasuk daripada amalannya, maka banyaklah salahnya. Tengok dia katakan ni, sesiapa yang dia tidak menghitung percakapan dia sebenarnya termasuk dalam amalan dia. Bukan kita jangan ingat perbuatan kita, amalan kita hak yang dikirakan baik dan buruk hanyalah perbuatan kita sahaja. Bahkan perkataan kita juga termasuk dalam amalan kita. Maka kita kena kira ni perkataan kita ni baik ke tak baik sebab ia termasuk dalam amalan kita ke, perbuatan kita juga. Kalau orang tu tak kira ke, pakai lepas aja nak cakap, maka pastilah banyak dosa dia, banyak kesalahan dia. Dan perkataan dia ni sebenarnya adalah benda yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat, bagi pesanan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam sunangnya dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Yang mana kata Nabi sallallahu, hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kata Rasul, "Ya Mu'adz, kuffa 'alaika hadha." Rasul tarik lidah dia, Rasul tarik lidah, Rasul tunjuk kepada Mu'adz, mu kena tahan benda ni. Ni tahan lidah ni. Rasul waktu tubik lidah, tunjuk kepada Mu'adz, mu kena tahan ni. Tahan ni. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih." Adakah kita ni diambil salah juga dengan benda yang kita cakap? Percakapan kita diambil salah juga ke wahai Rasulullah? Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Semoga makmu kehilanganmu wahai Mu'adz. Ini perkataan yang digunakan oleh orang Arab, tapi bukanlah maksud kepada makna yang sebenar. Semoga makmu kehilanganmu. Mu ada mak, mu mati, jadi makmu kehilanganmu, doa mati. Tapi bukan maksud perkataan tersebut, bukan maksud hakikat dia. Itu perkataan yang digunakan oleh orang Arab. "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Semoga makmu kehilanganmu wahai Mu'adz. "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah menyebabkan seorang terhumbang dalam neraka atas batang hidung dia, sembang atas muka dia dalam neraka, tidak lain dan tidak bukan melainkan ni apa yang dituai oleh mulut-mulut mereka. Ni punca ni punca ni. Dalam hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata najah." 3 kalimah saja. Man samata najah. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Orang yang jaga mulut dia, pasti dia akan selamat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah."
Sesiapa hak yang jamin kepada aku untuk jaga anggota yang berada di antara dua tulang gerahangnya dan anggota yang berada di antara dua peha kaki dia, maka aku jamin kepada dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang tidak mengira ucapannya termasuk daripada amalannya, maka banyaklah salahnya. Tapi kalau dia duk fikir, ni benda yang aku cakap ni pun termasuk dalam amalan aku juga ni, hak yang akan ditulis oleh malaikat, kalau sekiranya benda tu baik akan ditulis oleh malaikat yang menulis amalan baik. Kalau sekiranya jahat, dia akan ditulis oleh malaikat yang menulis amalan jahat. Maka kalau dia menghitung, pastinya kuranglah dosa daripada mulut dia. Tapi kalau dok kira pakai lepas aja cakap, maka banyak dosa. Seterusnya kata dianya, maka sesiapa yang beramal tanpa ilmu, nescaya amalan yang rosak lebih banyak daripada yang elok. Ini penting menuntut ilmu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang beramal tanpa ada ilmu pengetahuan, hak yang molek dengan hak yang dok pakar mana banyak hak yang dok pakar berbanding dengan hak yang molek. Baik, Allah Rabbi, sebab itulah Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Az-Zubat, kitab Matan Az-Zubat di antara kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i yang biasa dihafal oleh orang yang nak mendalami fiqh mazhab Imam Syafi'i. Yang mana dia dalam kitab Matan Az-Zubat pada muqaddimah dia mari sedikit berkaitan dengan usuluddin, lepas tu fiqh, pada penghujung dia mari berkenaan dengan tasawuf. Dia katakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang beramal tanpa ada ilmu pengetahuan, maka amalan dia ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena ingat. Kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beramal tanpa ada ilmu pengetahuan, benda hak yang dak pakar, hak tu lebih banyak daripada benda hak yang pakar. Dan perkataan dia sebenarnya ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal sesuatu amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut perintah daripada kami. Dia buat suatu amalan, tapi dalam amalan tu bukan ada perintah daripada kami. Kami dah suruh buat lagu tu, tapi dia buat lagu tu, maka amalan tu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya diriwayatkan daripada Al-Harith Al-Muhasibi. Kata Imam Al-Harith Al-Muhasibi, al-ilmu yurithul khasyah, waz-zuhdu yurithul rahah, wal-ma'rifatu turithul inabah. Maksudnya, ilmu mewarisi takut kepada Allah. Ilmu agama dia akan mewarisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan lepas kita hurai panjang lebar dah berkenaan dengan masalah ni. Kita khabar dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hak yang takut sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para alim ulama. Dan kita cerita sebelum daripada ni bahawasanya ulama terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya ulama hak yang kenal Allah dan tahu hukum hakam. Yang kedua ulama hak yang kenal Allah tapi tidak tahu hukum hakam. Yang ketiganya ulama hak yang tahu hukum hakam dan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar kita cerita pada bulan lepas. Jadi ilmu hak yang sungguhnya adalah ilmu hak yang mewarisi takut kepada Allah. Apabila ada ilmu tu jadi takut kepada Allah. Jadi kalau kita semakin belajar, semakin tinggi ilmu kita semakin tinggi tapi semakin tidak takut kepada Allah, sebenarnya kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hak yang sungguhnya adalah ilmu yang membawa kepada takut kepada Allah. Hak tu hak yang kita nak cari. Jadi kalau kita belajar, walaupun belajar biasa je, bukan luar biasa pun, belajar biasa je, tapi apabila kita belajar, takwa kita, perasaan khasyah kepada Allah semakin meningkat, bermakna ilmu tu adalah ilmu hak yang betul. Kerana ilmu hak yang betulnya adalah ilmu yang membawa kepada takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hak yang takut kepada Allah adalah para alim ulama. Jadi kalau dia tu dinamakan ulama, dia tu banyak ilmu-ilmu tahu tapi tidak takut kepada Allah, pada hakikatnya dia tidak mempunyai ilmu hak yang sebenar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala zuhud mewarisi kerehatan badan. Zuhud makna benda zuhud?
secara ringkasnya zuhud adalah hati dia tidak bergantung dengan dunia. Bukan tak ada dunia, bukan. Hati dia tidak bergantung dengan dunia. Dunia hanya berada di tangan, tidak berada di dalam hati. Jadi apabila dunia tidak ada dalam hati, maka hati dia akan jadi tenang. Dia orang yang jadi duduk serabut sangat ni, masalah sangat ni sebab dia, sebab dalam hati dia ada dunia. Dia dunia ni dia termasuk dalam dia akdar. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dunia dipanggil benda akdar. Benda akdar, perkara-perkara yang mengeruhkan hati kita. Jadi hati kita jadi keruh, hati kita tidak jernih. Sebab banyak sangat dunia berada dalam hati. Bukan salah memiliki dunia, bukan. Tapi jangan letak dunia di dalam hati. Dunia biar ada di tangan sahaja, jangan letak dalam hati. Barulah orang tu mendapat ketenangan, mendapat kerehatan. Baik. Jadi kalau dunia duduk dalam hati memang tak tenang, nak tidur pun tak jenera mana. Zuhud mewarisi kerehatan badan. Kerehatan badan dan hati. Di ar-rahah, dia merangkumi. Badan pun tenang, hati pun tenang. Dan ma'rifat mewarisi pengembalian kepada Allah. Apabila seorang tu kenal Allah, dia akan membawa ataupun kenal dia kepada Allah akan membawa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad. Kata Ibnu Sa'ad, "Anna man 'amila bi'ilmi ar-riwayati waratha 'ilma ad-dirayah wa man 'amila bi'ilmi ad-dirayah waratha 'ilma ar-ri'ayah wa man 'amila bi'ilmi ar-ri'ayah hudiya ila sabilil haqq." Maksudnya, sesiapa yang beramal dengan ilmu riwayat, dia akan mewarisi ilmu dirayah. Siapa yang beramal dengan ilmu dirayah, dia akan mewarisi dengan ilmu ri'ayah. Sesiapa yang beramal dengan ilmu ri'ayah, dia akan ditunjuki jalan kebenaran. Boleh kita tengok maksud dia ilmu riwayah, ilmu dirayah, ilmu ri'ayah. Dia ilmu riwayah, ilmu dirayah, ri'ayah di sini dia berbeza dengan istilah yang digunakan dalam ilmu mustalah hadis. Cuba kita tengok nombor 29 bawah. Maksud riwayah, dirayah dan ri'ayah yang ditemui ialah 3 bahagian martabat ilmu dan amal. Riwayat bermaksud penukilan dan pengambilan suatu ilmu semata-mata. Dirayah pula ialah memahami dan mendalami maknanya. Manakala ri'ayah ialah beramal dengan ilmu yang dimiliki dan diketahui. Jadi apabila dia belajar, ada dah pengetahuan, maka dia beramal. Itu yang dimaksud dengan perkataan daripada Imam Ibnu Sa'ad. Jadi barang siapa yang beramal dengan ilmu riwayat, yang dia dengar, dia beramal, maka dia akan mewarisi ilmu dirayah. Dirayah ni adalah memahami dirayah ialah memahami dan mendalami maknanya. Dia akan faham perkara-perkara yang diamalkan. Manakala apabila dia beramal dengan ilmu dirayah, dia akan mewarisi ilmu ri'ayah. Ilmu ri'ayah ni, maksud ri'ayah ialah beramal dengan ilmu yang dimiliki dan diketahui. Jadi pendek kata gini, Allah Rabbi, perkataan dia ni, maksudnya, jadi yang pertama sekali adalah kita belajar. Lepas daripada kita belajar, maka kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Apabila kita beramal dengan ilmu yang kita belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita suatu ilmu yang dinamakan, kalau sebahagian ulama tasawuf dia kata ilmu laduni. Mana wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah bertakwa kepada Allah. Lepas tu dan Allah Subhanahu wa taala akan ajar kepada kamu. Tengok Allah Subhanahu wa taala mari dengan huruf ataf. Apabila bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajar kepada kamu ilmu yang tidak belajar sebelum daripada ni. Baik, okey, itu secara ringkas maksud daripada perkataan Imam Ibn Sa'ad. Diriwayatkan daripada Malik bin Dinar, "Idza talaba al-'abdu al-'ilma liya'mala bihi kassarahu 'ilmuhu wa idza talabahu li ghairi al-'amal zadahu kibra." Maksudnya apabila seorang hamba menuntut ilmu untuk beramal, ilmunya akan membuatkannya merendahkan diri. Apabila dia menuntutnya untuk selain amal, maka ilmunya akan menjadikannya semakin bongkok. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam kita menuntut ilmu, perkara yang paling kita kena jaga adalah niat. Niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita. Barulah Allah Subhanahu wa taala bagi pertolongan kepada kita.
Jadi kalau kita menuntut ilmu, tujuan untuk beramal, itu ada keikhlasan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita dapat kita beramal. Dan Allah Taala bagi pula kepada kita perasaan merendahkan diri, perasaan rendah diri kita. Tapi kalau bukan untuk beramal, maka ilmu yang ada pada dia akan menambahkan kesombongan. Sebab sekarang ni orang ada ilmu, orang ada ilmu dia ada kelebihan pada dia. Orang yang ada ilmu, orang tu ada kelebihan. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Tapi ni kita nak bincang berkaitan dengan ilmu dunia, ilmu akhirat. Jadi orang yang ada ilmu, ada kelebihan pada dia. Orang ada ilmu ada kelebihan. Tapi ketika mana dia belajar ilmu bukan kerana nak beramal, maka kelebihan saat ni tu akan menyebabkan dia akan jadi sombong. Allahu Rabbi, dia akan jadi go. Tapi kalau kita niat untuk beramal, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada kita perasaan rendah diri dalam hati kita. Baik, itu maksud daripada perkataan Malik bin Dinar. Diriwayatkan daripada Ma'ruf Al-Karkhi, seorang ulama tasawuf yang terkenal ni. Idza arada Allah bi'abdihi khairan fataha alaihi babal amali wa aghlaqa alaihi babal jadal. Wa idza arada Allah bi'abdin syarran aghlaqa alaihi babal amal wa fataha alaihi babal jadal. Jika Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, dia akan membuka buatnya pintu amal dan menutup pintu perdebatan. Jika Allah hendak memberikan keburukan kepada seorang hamba pula, dia akan menutup baginya pintu amal dan membuka pintu perdebatan. Ini di antara benda yang perlu dijaga oleh orang yang ada ilmu. Kadang-kadang berdebat tu tak usah kira dah. Berlawang berdebat, tapi buat dah. Lepas daripada Ramadan, berlaku perbincangan yang hangat di antara para asatidah. Boleh tak gabung di antara qada dengan puasa nang? Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Tak puasa pun nang. hak puasa tu hak dak surah, hak dak tahu perdebatan tersebut. Dak boleh dak ifrak kan baru ni kan. Kan kita puasa hari Arafah pada hari Sabtu kan. Hari Sabtu kan puasa hari Arafah. Di sana memang ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang tunggalkan puasa pada hari Sabtu. Ada hadis Rasul larang tunggalkan puasa pada hari Jumaat. Tunggalkan puasa pada hari Sabtu. Maksudnya puasa hari Sabtu saja. Puasa sunat hari Sabtu saja. Melainkan kalau puasa fardu itu masalah lain. Puasa hari Jumaat saja. Puasa hari Ahad saja. Berlaku perdebatan di kalangan para asatidah. Oh, orang ni kata tak boleh. Kau nak puasa hari Sabtu kena puasa sebelum dia, hari Jumaat kena puasa dah. Kau nak puasa hari Jumaat tak boleh puasa hari Sabtu. Dan sebahagian daripada yang dikatakan sebagai ulama lah, dia kata haram pula puasa hari Sabtu. Tapi pandangan ni pandangan syad, pandangan yang tidak betul. Ada sebahagian daripada orang dia kata haram pula puasa hari Sabtu baru ni. Melainkan kalau kena puasa sebelum daripada dia sehari. Tapi puasa esok tak boleh lah sebab hari raya. Mana boleh. Baik, berdebat sedap sangat. Wak mari dalil tu dalil ni. Puasa tak sekarang. Tu masalah lah. Jadi hak yang kita nak Allah Ta'ala buka pintu amal, bukan pintu perdebatan. Ya, perdebatan ni dia menyebabkan akan hati ia jadi tak comel. Dan debat kan, tambah-tambah kita ni debat bukan nak cari kebenaran, nak menang. Jadi tak comel, balah sama-sama Islam. Jadi hati pun jadi rosak. Jadi hak yang kita nak adalah benda Allah Ta'ala buka kepada kita pintu amal, bukan pintu perdebatan. Tapi kalau sekiranya perlu diperbincangkan, maka kita perlu kena bincang secara ilmiah. Bukan kita berdebat dalam masalah ilmu agama. Kita cari kebenaran di dalam perbincangan kita. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Bakar Al-Warraq. Ini di antara ulama-ulama tasawuf yang terkenal ni. Man iktafa bil kalami min al-ilmi duna az-zuhdi wal fiqhi tazandaq. Wa man iktafa biz-zuhdi duna al-fiqhi wal kalami ibtada'. ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسق ومن تفنن في الأمور كلها تخلص. Maksudnya, sesiapa yang berasa cukup dengan suatu ucapan ilmu tanpa disertai zuhud dan kefahaman di dalam agama, baik, dia akan menjadi zindiq. Zindiq ni satu bagai daripada kafir. Rosak habis syariat dia. Sesiapa yang berasa cukup dengan zuhud tanpa disertai kefahaman dan ucapan tersebut, dia tak makna al-kalam ni ucapan. Sebenarnya ilmu kalam ni adalah ilmu kalam boleh kita letak makna ilmu kalam adalah ilmu usuluddin. Baik.
Jadi kalau orang tu hanya duk belajar ilmu usuluddin tapi tak ada zuhud, tak ada fiqh. Kan kita ada 3. Kita ada benda akidah, lepas tu kita ada tasawuf, lepas tu kita ada fiqh. Baik, jadi kalau orang tu benda belajar tasawuf saja, tak belajar fiqh, tak belajar akidah, masalah. Kalau orang tu belajar fiqh saja, tak belajar tasawuf, tak belajar akidah, juga bermasalah. Tu hak yang nak khabar. Tapi dia tak makna ucapan. Biarlah ikut dia lah. Sesiapa yang berasa cukup dengan suatu ucapan, dengan ilmu kalam, ilmu usuluddin, tanpa disertai zuhud, maksudnya tak belajar pun tasawuf. Ni berkait dengan hati tak belajar. Dan kefahaman dalam agama tak belajar pun hukum fiqh. Ni pembaikian jiwa ni, hati ni, sifat-sifat mazmumah, nak buang sifat mazmumah, nak masuk sifat mahmudah, tidak cara. Bab fiqh, hukum hakam fiqh, tidak cara. Dia cara usuluddin saja, orang ni akan menjadi zindiq, boleh membawa kepada zindiq. Baik, sesiapa yang berasa cukup dengan zuhud, duk cara bab tasawuf saja tanpa disertai kefahaman dan ucapan tersebut, tak ada fiqh dan tak ada ilmu usuluddin, dia akan melakukan bid'ah. Sesiapa yang berasa cukup dengan kefahaman dalam agama, belajar fiqh okey dah, tapi tanpa disertai dengan zuhud dan wara', tapi tak ada tasawuf, dia akan menjadi fasik. Sesiapa yang dapat melaksanakan semua tadi, maka dia akan selamat. Biar ada belaka. Benda akidah ada, fiqh ada, tasawuf pun ada. 3-3 ni barulah dia akan selamat. Baik, seterusnya diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, annahu marra alaihi rajulun faqil, hadha faqih, faqal, aw tadruna man al-faqih? إنما الفقيه العالم في دينه الزاهد في دنياه القائم على عبادة ربه. Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang besar di zaman tabi'in. Beliau pernah dilintasi seorang lelaki. Lalu ada orang lain memberitahunya, ini adalah seorang faqih. Jadi orang kabur, ni orang alim, orang faqih, orang alim fiqh. Kalau kita kau, dia bertanya. Lalu tu Hasan Al-Basri kabur balik kepada orang yang kata orang mari lalu saat ni tu orang faqih. Dia kata mana? Tidakkah kamu tahu siapa kau faqih? Mu tahu tak siapa orang yang betul-betul faqih? Kita nak kata orang tu faqih, siapa? Sesungguhnya faqih ialah orang yang alim dalam agamanya, zuhud terhadap dunia dan mengerjakan ibadat kepada Tuhannya. Sebenarnya tu orang yang faqih sungguh. Dia al-faqih diambil daripada perkataan al-fiqhu. Al-fiqhu dalam bahasa Arab dengan makna al-fahmu. Al-faqih dengan makna orang yang faham. Orang yang betul faham agama dia adalah dia tahu hukum hakam. Dia beramal dengan ilmu yang ada pada dia. Hati dia tidak bergantung dengan dunia. Orang tu orang yang betul-betul faham. Tapi kalau tidak ada dalam hati dia zuhud, duk bergantung dengan dunia, maka hak yang paling dibimbangi adalah dia akan menjual agama dia dengan dunia hak yang sedikit. Hak tu hak yang paling dibimbangi. Punca daripada hati dia sangat tamak, nak sangat ke dunia, tidak ada sifat zuhud dalam hati dia. Okey, kita baca 3 lagi. Lepas tu kita berhenti sikit lagi ya. Diriwayatkan daripada Malik bin Dinar, katanya qara'tu fit Taurati innal 'alima idza lam ya'mal bi 'ilmihi zallat maw'izatuhu minal qulubi kama yazillul qatru 'anis safa. Aku telah membaca dalam Taurah, kata Malik bin Dinar, apabila seorang kitab Taurah adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Baik. Cuma kitab Taurah telah diseleweng. Cuma apa yang dia baca dalam kitab Taurah ni tidak bercanggah dengan apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim, maka tak ada menjadi masalah lah. Hak yang tak boleh kalau sekiranya bercanggah. Aku telah membaca dalam kitab Taurah, apabila seorang alim tidak beramal dengan ilmunya, nasihatnya akan hilang daripada hati-hati manusia, seperti titisan hujan jatuh daripada batu yang licin. Kalau batu licin kan, jatuh hujan, dia batu saat itu dia tidak dapat menanggung air. Begitu juga apabila orang alim tidak beramal dengan ilmunya, maka pengajaran nasihat dia tidak masuk dalam hati orang mendengar. Allah Rabbi, Allah Rabbi. Sebab itulah penting orang yang mengajar dia kena beramal. Kalau dia beramal, maka kesan ada apabila dia khabar kepada dia mengajar kepada orang, orang mudah nak beramal.
Tapi kalau sekiranya dia sendiri tidak beramal, orang hak yang mendengar payah nak beramal, tidak terkesang dalam hati. Kalau kita tengoklah setengah, kita tengok orang dululah, kita dengar orang tua-tua duk cerita dulu. Orang tua-tua dulu ngajar bukanlah sedap macam orang lain ni. Ngajar dak pandai mana buat nakal-nakal orang tua-tua dulu. Tapi orang tua-tua dulu hak yang belajar, hak nadah kan boleh beramal malik-malik ada. Betul tak gitu? Sebab tu guru dia, nak kata tu guru dia bukan dak aling sangat. Allahu Rabbi. Nak kata aling sangat dak juga, setengah-setengahnya. Tapi orang hak yang dengar tu boleh beramal. Kerana orang hak yang menyampaikan saat itu dia buat dulu apa hak yang dia nak sampai kepada orang. Akhirnya benda tu terkesan apabila orang dengar daripada hak yang keluar daripada mulut dia. Baik. Katanya diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Dawud. Beliau mendendangkan syair untuk diri sendiri. Untuk diri dia ni. Man ghassa dawa bi syurbil ma'i ghussatahu. Fa kaifa yasna'u man qad ghussa bil ma'i. Terjemahan, sesiapa yang tercekik, dia merawat dengan meminum air ke atas tempat tercekik. Jadi kalau kita makan, cekik. Lekat, tekok. Kita ambil air, kita minum. Tapi kalau orang tu cekik air, nak buat benda? Kalau misalnya cekik nasi, makan, lekat nasi, bahang air. Dah kalau lekat air, nak buat mana? Lekat air. Tak kan ambil air kok, lekat air kan? Itu maksud dia. Namun bagaimana pula orang yang tercekat dengan air liu? Sebenarnya, hak yang dalam hak Arab tu dia bukan air liu. Dia tulis bil ma'i sahaja. Baik, cuma terjemahannya kita air liu. Namun bagaimana pula orang yang tercekat dengan air sendiri hendak lakukan? Jadi kalau sekiranya kita terlekat sesuatu benda nasi dan seumpamanya, kita ambil air untuk hilangkan cekek tu. Tapi kalau cekek dengan air, takkan nak guna air juga. Baik. Tu apa hak yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud. Maksudnya, sebenarnya orang hak yang ada ilmu, dia kena beramal. Dah kalau sekiranya dia ada ilmu, dia tak beramal, jeng lah. Itu maksud dia. Dah dia ada ilmu, dia tidak beramal, susah lah. Diriwayatkan daripada Uthman al-Hiri az-Zahid, dikatakan wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bit-tuqa tabibun yudawi wa tabibu maridu. Orang yang tidak bertakwa menyuruh manusia supaya bertakwa. Ibarat perawat yang merawat sedangkan perawat itu sakit. Dia doktor tapi dia sendiri pun sakit. Sama-sama kita memohon kepada Allah agar diberi taufik untuk menuntut ilmu dan beramal, dan meminta perlindungan dengan kemuliaan zatnya daripada dibiarkan olehnya sifat tamak dan panjang angang-angang. Maka itu doa. Cuma kita kena sebut selagi sebelum daripada kita berhenti. Perkataan Uthman al-Hiri az-Zahid, kalau kita tengok secara zahirnya, orang yang tidak bertakwa menyuruh manusia bertakwa. Ibarat perawat yang merawat sedangkan perawat itu sakit. Jadi kalau sekiranya kita tidak bertakwa, kita tidak boleh suruh orang bertakwa. Sebenarnya tak betul lagu tu. Cuma perkataan dia saat ni adalah untuk nasihat kepada diri dia. Ketika mana mung suruh orang bertakwa, mung kena bertakwa. Tapi bukanlah maksud kalau kita tidak bertakwa, kita tak boleh suruh orang bertakwa. Itu adalah salah. Itu jangan kita salah kita faham lagu tu. Maksudnya, ketika kita tengok berlaku kemungkaran, adakah disyaratkan untuk kita engkarkan kemungkaran tersebut, mesti kita kena tinggal dulu kemungkaran? Tidak disyaratkan. Melakukan kemungkaran, satu. Melarang orang daripada melakukan kemungkaran, satu perkara yang lain. Maksudnya, bukanlah menjadi syarat bagi orang yang melihat kemungkaran, dia tidak boleh teguh kemungkaran tersebut, melainkan dia kena tinggal dulu. Dok. Kalau dia buat kemungkaran, orang tepi dia buat kemungkaran, dia buat kemungkaran dosa. Dia membiarkan orang buat kemungkaran juga dosa pula. Okey, itu maksud dia. Sama juga ketika mana kita tidak melakukan sesuatu perkara yang dituntut. Dan ada kawan kita tidak melakukan perkara yang dituntut. Adakah tidak boleh kita nak suruh dia buat perkara yang dituntut sedangkan kita tidak buat? Kata ulama dak. Bukanlah menjadi syarat untuk kita suruh orang buat kebaikan, mesti kita kena buat dulu. Cuma sebaik-baiknya, ketika mana kita suruh orang buat kebaikan, kita mesti kena buat dulu. Dan benda ni pernah kita cerita panjang lebar. Kita cover sebelum daripada ni, sandaran daripada kitab Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Imam Ibn Kathir. Sebelum daripada kita bincang panjang lebar berkenaan dengan masalah tidak disyaratkan bagi orang yang nak suruh orang melakukan kebaikan, dia buat kebaikan tersebut, dan tidak disyaratkan bagi orang yang nak cegah kemungkaran, dia tinggal kemungkaran tersebut.
Namun sebaik-baiknya bagi orang hak yang menyuruh orang melakukan kebaikan, dia dulu hak yang buat kebaikan itu. Dan sebaik-baiknya bagi orang hak yang nak melarang kemungkaran, dia kena tinggal kemungkaran tersebut. Okay, kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu kita ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.